Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, hari ini kita dalam rancangan Coffee Talk yang mana merupakan salah satu inisiatif daripada Unit Psikologi Kaunseling dan juga daripada Jabatan Modal Insan dalam usaha untuk memberi kesedaran berkaitan dengan kesejahteraan psikologi dan juga kesihatan mental kepada anggota tabung haji secara khususnya dan juga masyarakat umum secara umumnya, insya-Allah. Pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang biasa ada dalam kategori dalam kita sebagai seorang manusia yang normal, iaitu berkaitan dengan hati kosong. Dan juga kita menjemput salah seorang pakar ataupun pengamal dalam bidang psikologi dan kaunseling ini dan juga kesihatan mental, yang mana kita bawa pada hari ini penceramah ataupun jemputan kita, iaitu Cik Muhammad Mustaqim bin Asmuji. Okey, apa khabar Cik Mustaqim? Alhamdulillah sihat. Saudara Hanif ya? Ya, betul. Apa cerita kita pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ni, kalau boleh yang saya tahulah, Cik Mustaqim ni juga selesa dipanggil sebagai Cik Kim. Ya, betul, Cik Kim je. So sepanjang sesi ni boleh tak kita saya bahasakan Cik Kim sebagai, boleh, tak ada lebih masalah. Mesra, kan? Lebih mesra. Alhamdulillah. Cik Kim. Alhamdulillah. Gitu. So Coffee Talk hari ni kita akan kita menjemput Cik Kim sebagai tetamu jemputan untuk mengupas satu tajuk yang kita kira sebagai satu perkara yang normal dalam kehidupan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan mengendali hati yang kosong. So pada hari ini panel jemputan akan mengupas beberapa perkara berkaitan dengan hati kosong ini tu. Okey Cik Kim, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Lupa pula nak mula kan. So hari ini untuk pengetahuan semua juga, kita membuat rakaman ini di Mental Health Wellness Center Ecotourism, iaitu di Jeram ya, Jeram. Cik Kim? Ya, Jeram ya, Jeram. di Selangor lah. Ya. Kampung Bukit Hijau, Selangor. Kampung Bukit Hijau, Selangor. So cantik. InsyaAllah kita akan cover selepas ini beberapa tempat yang menarik. Mungkin tuan-tuan, puan-puan boleh juga melawat ke tempat ini pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, kita berbalik kepada tajuk yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu berkaitan dengan mengendalikan hati yang kosong. Okey, soalan pertama Cik Kim. Ya, silakan. Kenapa ada orang hatinya yang kosong ni Cik Kim? Soalan bagus daripada saudara Hanif. Ya, terima kasih Cik Kim. Ramai orang hari ni hatinya ada yang kosong. Seperti lagu Najwa kan, Najwa Latif, kosong kan. So para pendengar, penonton yang mati Allah sekalian, mengapa ada orang hatinya sangat-sangat kosong? Mari kita tengok dekat whiteboard dekat depan. Nyambil-nyambil tu ada yang tengah minum, tengah makan, kita bersama kat sini. Antara faktor dan penyebab mengapa ramai orang hatinya kosong ya Hanif ya, antara salah satu penyebab yang dikesan adalah jauh dari agama. Jauh daripada agama. Jauh dari agama. Jauh dari agama. Sebab tu ramai orang menghadapi hati yang kosong, dia galau, rasa duduk sorang-sorang. Sebenarnya kalau hati yang kosong ni, para pendengar yang mati Allah sekalian, para penonton yang mati Allah sekalian, orang yang ada hati kosong ni kebanyakannya orang yang mengalami apa, Hanif, agaknya? Tak ada tentu hidup. Tak tentu hidup, tak tentu arah. Lagi dia mengalami yang disebut sebagai kemurungan. Orang yang murung ni memang ada penyakit yang disebut sebagai hati yang kosong. Dia kata, tak tahulah Cik Kim nak jadi apa, saya hati saya kosong, tak tahu nak blur. Bila kita korek, antaranya jauh dari agama. Sebab bila seseorang itu berada dalam keadaan mental emosi yang tak keruan ya Hanif ya. So dia akan jauh daripada agama, malah mempersoal, kenapa aku yang kena depresi ni? Kenapa aku kena? Orang lain tak kena ke? Persoalannya. Nombor 2, kurang-kurang kita letak kat sini 3. Nombor 1, jauh dari agama. Nombor 2, kurang bersyukur. Ni banyak saya jumpa ni. Bab kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Ada tangan, ada kaki, masih lagi dia anggap diri dia tak seperti orang lain. Suka membezakan pasal apa aku kena penyakit-penyakit hati kosong ni, orang lain tak kena. Padahal kepada para pendengar yang mata Allah sekalian, ya Hanif ya, orang yang kena hati yang kosong, okey, dia hati kosong, sepatutnya harus bersyukur. Contoh ya Allah ya Tuhan, terima kasih ya Allah kerana Engkau bagi hati aku kosong. Kerana hati kosong inilah membolehkan aku isi balik hati yang kosong.
Tapi Hanif, dengan para pendengar yang Allah sekalian, penonton sekalian, berapa ramai yang akan bercakap dengan nada begitu? Tak ramai. Tak ramai lah. Tak ramai ni. Dia kurang bersyukur. Seharusnya bila terkena hati yang kosong ke, rasa galau ke, rasa anxiety ke, rasa kemurungan ke, harus bersyukur sebab tak ramai orang dapat emosi. Tak ramai. Jadi bila tak ramai tu harus bersyukur. Tapi kesian kepada orang yang hati kosong. Nombor 2, kurang bersyukur. Dan nombor 3, okey, ini dia selalu besarkan apa? Kegagalan dalam hidup dia. Kegagalan dalam hidup. Maksudnya dia memberi fokus kepada benda yang negatif. Ya, dia bagi fokus pada benda yang negatif. Dia besar-besarkan kegagalan. Padahal kegagalan lalu itu adalah sebagai satu feedback aja. Bukanlah kegagalan selama-lamanya. Sebab tu Hanif ya. Para pendengar yang Allah sekalian, ada yang datang jumpa Cik Kim. Hati saya rasa kecewa, rasa kosong, rasa gagal dalam hidup, rasa tak cemerlang dalam akademik dan sebagainya. Dan dia cuba compare diri dia dengan orang lain. That's why penyakit hati kosong ni kalau tak diselesaikan, para pendengar yang Allah sekalian, Hanif ya, dia akan membawa satu penyakit yang lebih besar nanti. Apakah penyakit tu? Nanti kita akan kupas lanjut. Itu. So untuk soalan pertama Encik Kim kenapa ada orang hati kosong ni? So ada 3 jawapannya yang dikongsikan oleh Cik Kim tadi. Yang pertama adalah jauh dari agama. So kita tahu agama itu ad-din nasihat dan juga ad-din tu adalah cara hidup itu sendiri. So kalau dah cara hidup sendiri pun kita dah tak ada. Kosonglah, kita tak tahu apa panduannya. Sebab tu ramai kalau orang kena anxiety ke, depresi ke, di akhirnya dia rasa aku dah tak ada benda nak buat lagi dah. Aku rasa tak boleh rawat dah. Puas dah aku pergi tempat macam-macam mana kan. Sebab tu ada pergi psikologi sana, kaunselor sana, tak selesai. Bila dicek balik, tak selesai kerana jiwa dia tu tak letak balik pada Allah Ta'ala. Patutnya hati yang kosong. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah lama hati kosong ni. Jadi Allah, aku letak balik hati aku yang kosong ni pada Engkau. Tapi tak ramai orang nak ungkap benda macam tu. Gitu. Para pendengar minta Allah sekalian. Begitulah gayanya. So, itu yang pertama. Dan yang kedua, kurang bersyukur. Ya, betul. Kurang bersyukur dengan apa yang Allah dah berikan kepada beliau. Dan juga yang ketiga adalah besar-besarkan kepada kegagalan. So, baru kita soalan pertama Encik Kim. Dan nampak dah kita punya fokus kita berkaitan dengan mengapa ada untuk mengandalikan hati yang kosong. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua Apa bezanya hati kosong dengan hati yang kekosongan? Nampak ayat dia tu. Apa beza? Hati kosong dengan hati yang kekosongan. Kan Cik Kim. Ini ramai orang suka kat luar sana kan. Hati saya kosong. Dengan satu, hati saya rasa kekosongan. Perlu diisi. Baik. Okay. Nombor 2 hati kosong. Para pendengar Allah sekalian, penonton, hati kosong. Hati kosong ni apa maksudnya? Dia missing something. Hilang sesuatu. Susah dia nak ungkap. Sebab tu dia kata hati dia kosong. Hilang sesuatu. Hati yang tak gembira, hilang sesuatu dan tak gembira. Itu yang sebab jadi hati kosong. Hati saya kosong Cik Kim. Bila kita tanya Nif apa pasal hati awak kosong? Hati saya kosong ni sebab saya rasa hilang sesuatu. Hilang sesuatu tu apa? Sering ditanya dalam sesi mental health forensik. Bila saya tanya kan, hilang sesuatu tentang apa? Okey, mula dia cerita hilang kegembiraan. Ni happiness ni. Happiness tu hilang. Happiness tu hilang. Para pendengar, para penonton yang minta Allah sekalian. Happiness ni kita tak boleh jual dengan jual beli dengan duit. Ada orang kata ada duit bahagia. Tapi tak boleh. Dan seterusnya kita hati kosongan. Yang ketiga, hati yang kekosongan. Yang kekosongan. Masya-Allah. Okey, kekosongan. Apa beza ni dengan para pendengar Allah sekalian? Hati yang kosong dengan hati yang kekosongan. Mana lebih parah? Mana lebih parah ni? Mana lebih parah? Saya dengar dulu apa hati yang kekosongan ni. So, hati yang kekosongan ni, ini lebih dalam daripada hati yang kosong. Hati yang kekosongan ni, hati yang tak diisi dengan apa-apa pengisian. Hati yang tak diisi
oleh apa pengisian ilmu. Pengisian ilmu, okey, nilai diri, makna diri. So kalau orang tanya pada kita, orang-orang Allah sekalian, antara hati kosong dengan hati yang kekosongan, mana jauh lebih dalam sebenarnya? Saya rasa yang ketiga itulah, hati yang kekosongan. Hati yang kekosongan. Sebab itu bila orang sebut hati saya kosong, sebenarnya bukan hati dia kosong. Hati dia berada dalam keadaan kekosongan. Kekosongan ni lebih parah daripada kosong. Kalau kosong tu masih boleh lah, satu campur kosong masih ada, satu campur kosong 10. Tapi kalau dah campur torok barak pun tetap kosong, itu ada masalah, teman-teman yang Allah sekalian. Sebab dia lebih parah. Hati yang kosong dengan kekosongan, hati yang kekosongan ni lebih parah kerana hati yang tak diisi dengan apa-apa pengisian ilmu. Cuma yang diisi adalah pengisian duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Okey. So ada maksud yang tersirat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Antara dua perkara yang kita tanyakan pada panel jemputan kita pada hari ini itu hati yang kosong dengan hati yang kekosongan. Dan pastinya hati yang kekosongan itulah yang lebih parah. Kerana tidak ada apa-apa isi pun dalam hatinya berkaitan dengan apa-apa ilmu, kefahaman, berkaitan dengan pengetahuan dan sebagainya. Okey, sambil-sambil tu Cik Kim, kita boleh minum. Siapa-siapa sidang pendengar juga, sambil-sambil kita dah nama Coffee Talk kan. So sambil-sambil lah kita minum air apa ni, kopi hari ni kita. Alhamdulillah. Okey Cik Kim kita pergi pada mengembara lebih jauh lagi. Berkaitan dengan tajuk kita hari ini, mengendali hati yang kosong hari ini. Soalan yang ketiga, ramai orang yang putus harap, kecewa, ada yang sakit hati, ada yang berdendam, ada yang sakit hati tu sebab dikecewakan, dan akhirnya ada yang hilang pertimbangan. Ada hilang pertimbangan yang mungkin dah sampai na'udzubillah min zalik, ada cubaan untuk attempt suicide ataupun cubaan untuk membunuh diri. So hari ni Cik Kim, kita nak tanya pada Cik Kim, apa yang berlaku pada jiwa-jiwa orang yang ada perasaan, ada intention, ada perasaan untuk berasa kehidupan ni tidak berharga lagi. Okey, soalan yang bagus. Ni banyak akhir-akhir zaman ya. Akhir-akhir ni ramai orang yang berada dalam keadaan kondisi yang ketiga. Dia rasa putus harap, dia rasa kecewa. So apa yang berlaku sebenarnya? Elemen yang berlaku pada diri ni 4 kat sini. Kalau kita perhati elemen pertama, pengisian hati, kolbu ni. Hati tak tenang. Apa diisi hati dia selama ni? Apakah diisi hati dengan duniawi atau ukhrawi ataupun seimbang? Dunia dengan ukhrawi kena seimbang. Tapi persoalannya akhir zaman ni ramai orang yang ada isu-isu seperti pemikiran nak bunuh diri, mati sebab hatinya itu tidak seimbang lah. Contoh, seorang perempuan usia 26 tahun jumpa saya. Mempunyai pemikiran nak mati tiap hari. Bila dicek detail, diforensikkan kesihatan mental, didapati bahawa dia ni ada pengharapan yang besar untuk kehidupan dia. Dan dia tak dapat capai pengharapan tersebut. Jadi hatinya, bila dia terkena depresi, kekosongan hati, dia kata, kenapa Allah uji pada aku? Kenapa Allah tak uji pada orang lain? Berbolak balik pada hati, kolbu ni. Kolbun. Okey. Dan dia ada kait dengan nafs, jiwa. Nafs. Pembangunan jiwa dalam diri. Bila sini tak betul, bila sini negatif, para pendengar penonton yang bertakwa Allah sekalian, kita tak betul, macam pencarian rezeki. Kalau kita tak betul pencarian rezeki, negatif pencarian rezeki, maka jiwa kita akan jadi tak tenang. Memang tak akan tenang. Dia akan jadi negatif juga. Rasa, macam mana ni lah? Tak settle lagi hutang-hutang aku, tak settle lagi. Dan dia akan kait dengan nombor 3 berkaitan dengan fikiran. Dia kait rapat dengan fikiran. Mula kacau lah. Kalau hati ni tak selesai, hati ni bahasa mudahnya niatnya. Niat. Aku nak belajar untuk niat apa? Aku nak bekerja dekat tabung haji untuk apa? Untuk apa? Untuk siapa? Lepas tu, nafs, jiwa diri kena betul. Kena letakkan dalam keadaan mutmainnah, tenang kan? Yang jadi benda tak tenang ni, nafsu manusia ni dalam keadaan amarah tu banyak. Mulut cakap lain,
hati cakap lain, buat cakap lain. Terasa pun bikin konflik lah. konflik. Betul subuh bikin. So dia akan jejaskan pada fikiran kognitif. Dan dia akan jejaskan pada yang struktur yang seterusnya adalah emosi. Dan dia akan jejaskan pada struktur yang akhir adalah tingkah laku, behavior. Tingkah laku diri. Jadi kita cuba, para pendengar, para penonton yang mata Allah sekalian, cuba kita cek ke dalam diri kita. 5 elemen ni, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemen ni telah disebut oleh Sarjana Muslim Al-Balqi abad yang ke-9 tentang gangguan-gangguan emosi dan mental seseorang. Dan rupanya ada rawatan khusus. Apa rawatannya? Kita tunggu Soalan yang seterusnya. pada soalan seterusnya nanti. Yang penting kat sini kena betulkan nombor 1 sini. Kalau dari sudut psikologi biasa kan, kita akan pergi pada fikiran, betulkan fikiran, emosi, tingkah laku. Tapi 2 ni mana? Awal ni lah yang akan membentuk segala-galanya. Walaupun tuan-tuan perempuan yang mata Allah sekalian, walaupun katakanlah duit dekat dalam pers tinggal RM10 sekalipun, tapi kalau hatinya, ya Allah, duit aku ada RM10 tapi ini adalah nikmat kamu, masih aku lagi ada, syukuri, maka hati tenang, tak resah. RM10 masih boleh lagi, okey, boleh survive lagi. Itulah yang dikatakan berkaitan dengan ramai orang putus asa kerana starting dari sini. Kembali kepada nombor 1, baru settle yang lain. Ni, wallahu a'lam bissawab. Ingat pada hadis yang pertama dalam matan Arba'in kan? Ya. Yang innama a'malu bin. Ya, betul. So niat tu sangat-sangat penting dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Ya. Tak kisahlah perkara tu kecil ataupun besar, sebenarnya niat itu yang akan drive kita ke arah mana. Betul. Kita nak benda yang positif, kita nak perkara yang negatif. Ya. So kita yang memilih. Betul. Sebab dalam kehidupan kita, Cik Kim, Betul. kita boleh memilih. Sama ada kita nak buat yang baik ataupun yang sebaliknya. Ya, betul. So yang tadi ada time susah tu dia datang ada sebab sebelum ni. Ada sebab. So datangnya pada kalbu tu sendiri awal. Okey, kita tak adalah rushing sangat Cik Kim. Tak ada, okey je. So insya-Allah kita akan seterusnya soalan yang keempat ni kita kaitan dengan resah dan tak tentu arah jiwa sehingga berfikiran overthinking. Ya. Benda yang ke depan sana ni dah banyak dah overthinkingnya kan? Ya. Macam mana dia perkara-perkara ni boleh berlaku? Para pendengar, para penonton yang mata Allah sekalian ni, dia benda yang kita cerita ni ada kait kat sini. Baiklah, contoh Baik. Apa pengharapan Hanif dalam pekerjaan? Contoh banyak lah. memberi. Okey. Contoh apa dia? Ingin banyak memberi. Ingin banyak memberi. Okey. Bila terlampau ingin banyak memberi, apa kesannya pada diri agak-agak? Stres lah. Sebab tuan-tuan perempuan yang betul Allah sekalian, kalau kita terlalu push nak beri pada orang, bukan tak bagus. Ni, bagus. Tapi persoalannya kalau terlampau itu yang masalah. Nanti akan mengecewakan diri sendiri. Kalau kita bagi atas keperluan, bukan atas kehendak. Tapi kadang-kadang kita ni berkehendak lebih daripada tu. Sebab tu kita tak dapat apa yang kita inginkan. So bila overthinking ni, okey, dia ada cara overthinking. Bila sebab overthinking, dia berkait rapat dengan para pendengar, para penonton mata Allah sekalian, dia berkait rapat dengan apa? Dengan cara diri berfikir. Cara diri berfikir. Okey. Contoh kalau kita tanya para wanita yang sedang menonton, cuba ambil satu kertas A4. Ambil kertas A4 ni dengan pensel. Okey. Buat bentuk otak. Okey. Buat bentuk otak, katakan buat bentuk macam ni kan. Buat bentuk otak, cerut. Sap, ada kompartmen dia. Ya. Sap. Cuba para penonton yang mata Allah sekalian yang wanita buat bentuk otak ni ada kompartmen. Lepas tu cuba isikan dalam ni apa yang sering Dipikirkan. Terfikir-fikir on off. Cuba para wanita test dulu. Test, Dia buat. Dah buat kan? Bagus. Sekarang ni kita pergi pula para lelaki. Buat benda yang sama. Dah buat Okey. Cuba kita tengok ni nanti. Perbezaan mental compartment wanita dengan lelaki. Okey.
akan banyak kita akan dapati banyak dalam ni Compartment. akan diisi mental compartment lelaki atau perempuan. Of course, kita akan jumpa wanita. Habis penuh, tak tahu ruang mana lah. Kalau boleh dia nak sambung lagi bawah, sambung lagi. Okey. Berbeza dengan lelaki. Sikit-sikit je kadang-kadang. Dah tak tahu nak Dia tak tahu nak tulis apa. Sebab itulah Hmm. overthinking kebanyakan yang saya perhati pergi ke arah wanita. Kerana wanita dia fungsi otak dia macam-macam ada. Kadang-kadang jangan dibiarkan Nif Ya. orang perempuan jangan dibiarkan berlama-lama keseorangan selama 3 hari. Okey. Kalau lepas 3 hari otak dia dah menerawang. Naik ke tingkat 7. Sidratul Muntaha dia boleh pergi sekejap lagi. Sebab tu para pendengar, para penonton yang mata Allah sekalian, berhati-hati dengan overthinking anda. Kerana kalau wanita berdasarkan pada pematian saya ya di lapangan bila kita buat mental compartment ni, wanita lah yang paling banyak. Macam-macam. Kadang-kadang benda yang tak seharusnya dipikir pun dia nak fikir juga. Itu jadi beban otak. Benda yang lelaki. Sebab tu yang jumpa kita ni, macam jumpa Anil, kaunselor, rakan-rakan yang lain, yang jumpa kita siapa? Para wanita. Berbanding lelaki. Lelaki ni mental compartment dia ringkas. Tapi jangan anggap ringkas dia. Ringkas kosong. Ringkas dia ni lah yang kadang-kadang ujung-ujung baru jumpa Hanif pun jumpa saya. Wallahu a'lam bishawab. Okey. So maksudnya overthinking ni macam mana kita mengurus ataupun manage macam mana untuk berfikir tu. Ya. Kadang-kadang overthinking ni akan datang bila ada high expectation. Expectation. Ya. So jangkauannya sangat-sangat melampau. Ya betul. Sebab tadi pun Cik Kim kata janganlah melampau sangat sebab dalam Islam tu sendiri kan ada wasati kan, ada pertengahan tu. So tak adalah kita ni rendah sangat tapi tak adalah tinggi sangat. So di pertengahan tadi dia kena seimbang. So macam mana kita nak manage pemikiran kita adalah dengan kita tidak mengelak untuk berfikir secara overthinking supaya kita tidak stres dan akan memberi impact pada emosi kita. Okay? Dia sebenarnya kalau dia buat untuk latihan untuk diri, dia buat mental compartment ni, dia boleh manage lah dia punya pemikiran dia. Okay, dia akan tengok mana yang priority, mana yang tak perlu pun. Jadi selalunya kalau saya bagikan dalam sesi latihan untuk kesihatan mental seorang ni, dia akan dah beritahu mana yang nak kena manage dulu, nombor 1 mana, nombor 2 mana. Jadi banyak menyelamatkan pemikiran. Gitu para pendengar yang mata Allah sekalian. Okey, so kita dah bercakap berkaitan dengan kenapa tadi, kenapa ada hati kosong ni. Antara dua perbezaan hati kosong dengan hati yang kekosongan. Yang seterusnya, kenapa ini berlaku. Dan juga ada, kita bercakap sedikit berkaitan dengan overthinking. Mungkin dua soalan yang terakhir ni. Ubat Cik Kim. Macam mana nak rawat ni Cik Kim? Hati yang kosong ni macam mana nak rawat? Baik. Kalau dari aspek psikologi, dia sebut chronic emptiness. Chronic emptiness ni memang betul-betul kronik lah. Baik. So macam mana? Nombor 6, macam mana nak rawat? Nak rawat macam mana? Baik. Nak rawat, menurut Sarjana Muslim Al-Balqi, pada abad yang ke-9, dalam kitab dia, Masalihil Abdan wal Anfus, dia mengetengahkan dua cara nak rawat. Kaedah luaran, kaedah dalaman. Kaedah luaran ni, para pendengar mata Allah sekalian, contoh, kalau seorang tu dia rasa ni hati dia kosong, memang dah lama kosong sangat ni. Dan bukan, kalau dah lama bukan kosong dah ni. Dia dah ada kekosongan. Perlu diisi balik. Perlu dibawa kembali. Jadi kalau diisi luaran ni, dia kena, contoh, kalau seseorang tu berada dalam keadaan dah terlampau sesak, dia punya mental emosi sampai menghadapi kemurungan dan sebagainya, wajiblah dia bertemu dengan kalau luaran ni jumpa pakar. Jumpa pakar jiwa lah. Pakar jiwa. Okey, dapatkan bantuan. Dapatkan bantuan para pendengar yang minta Allah sekalian, dapatkan bantuan daripada pakar jiwa. Kita ada psikiatris, kita ada juga kaunselor, kita juga psikologis. Okey, pada tempat tuan-tuan kita ada bahagian unit psikologi dan kaunseling kan. Jumpa mereka. Jangan malu-malu. Okey? Dan kaedah dalaman ni, yang ini ramai orang tak beri tumpuan. Dia kalau jumpa pakar psikiatris ke apa ke, dia ingat satu tempat je, lepas tu selesai dah. Ada yang sanggup pergi bomoh lagi pun ada. Kan? Masalah nak merawat jiwa yang kosong.
Masya Allah. So, letak ubat sekalipun, dia rasa ubat tu dah boleh cure. Tak. Dia kena jumpa dua ni. Dua ni, dalaman ni, belajar ilmu, betulkan fikiran. Kognitif. Yang ni kena jumpa pakar. Kita ada, kalau kaunselor, psikologis, ada ilmu-ilmu membetulkan tingkah laku, perilaku dan pemikiran kognitif. Sebab tu ada terapi kognitif kan? Ya. Okey, terapi kognitif yang sekarang yang ada ni sebenarnya asasnya adalah daripada sarjana Muslim Al-Balqi abad yang ke-9. So, dia mengutarakan dalam kitab Masalihul Abdan wal Anfus tu, dia kata bahawa kalau seorang tu mengalami gangguan emosi, gangguan mental dan emosi, harus melalui dua kaedah. Okey, termasuk juga ni pernah dengar kadang orang kata saya rasa kemurungan, tak tahu apa sebab. Betul? Ada? Sebenarnya Sarjana Muslim Al-Baqi kata dalam dia punya makalah dia, dia kata kepada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, kemurungan yang tak bersebab, tak tahu sebab apa. Jadi jalannya dia kata apa? Berbekam. Nombor satu, bekam dulu. Kerana ada kait dengan peredaran perjalanan darah di dalam tubuh badan. Nah, sarjana kita dah sebut abad ke-9. Bagaimana nak merawat kalau hati yang kosong disebabkan gangguan-gangguan mental, emosi, sampai kemurungan dan sebagainya. Lepas tu pergi jumpa doktor, kata, saya heran lah. Saya tak tahu apa hal awak ni jadi macam ni kan. Rupanya dapat tahu, saya kemurungan tapi tak tahu sebab apa. Berputar satu dunia pergi jumpa pakar, tak selesai. Jadinya, saranan daripada Al-Balqi kata, baiklah kamu berbekam. Berbekam itu akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam badan, dan dalam masa sama dah selesai itu pergi jumpa belajar ilmu betulkan fikiran. Tak ramai orang nak belajar dekat Malaysia ni ilmu. Tak ramai nak invest lah. Sekadar kata orang 3, 4, 500 apa saja untuk mental dan emosi. Inilah yang dikatakan bagaimana rawat. Jumpa dua para pendengar yang mata Allah sekalian. Jangan jumpa Tok Bomoh ya. Tolong. Kalau jumpa Tok Bomoh nanti lain cerita. Saya ada jumpa klien yang jumpa Tok Bomoh pening kepala ni. Ya. Bawa benda lain pula nanti. Ya Allah. Jadi kat sini rumusannya nak rawat macam mana? Luaran jumpa pakar jiwa, psikologis, kaunselor yang mendalami ilmu-ilmu kesihatan mental. Dapatkan bantuan. Dua, dalaman belajar ilmu betulkan fikiran. Invest duit sikit untuk belajar ilmu sihat mental dan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Okay, terima kasih Cik Kim. Maksudnya di sini ada dua cara yang Cik Kim bawa dan datang daripada falsafah Islam semula ni, iaitu berkaitan dengan yang pertama adalah dari segi cara luaran, iaitu untuk jumpa pakar jiwa, dapatkan bantuan. Dan yang seterusnya adalah bantuan dalam dari segi sudut dalaman itu sendiri, iaitu mencari, belajar ilmu untuk betulkan fikiran. So fikiran kita ni seperti manalah yang kita, kalau kita nak dapatkan satu perkara, macam mana kita setkan mind kita untuk dapatkan satu perkara. So itulah bagaimana kita nak manage fikiran kita untuk menyelesaikan kekusutan yang ada, menyelesaikan kekosongan jiwa yang ada. Okey, Cik Kim, mungkin kita ni di akhir ni ada satulah mungkin Cik Kim nak bekalkan kepada sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, iaitu tips daripada surah Al-Ma'arij bagi menghadapi hati yang kosong ni. Sila Cik Kim. Baik. So tabiat manusia, para pendengar mata Allah sekalian, dia tabiat manusia Allah ciptakan dia resah gelisah. Tapi takkan nak resah gelisah sampai bila-bila. Betul. Sampai nak meninggal pun rasa resah gelisah. Tak kena kan? Sebab itulah dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga ke 25 dia menyarankan apa? Kepada orang-orang yang keluh kesah, jiwa galau, hati tak tenang, fikiran melayang-layang, maka yang pertama sebagai as a Muslim, kerjakan solat dengan penuh makna. Tunaikan solat dengan penuh makna. Ada pengertian, bukan hanya contoh macam mana nak memaknakan waktu kita solat. Berdiri sekejap sebelum kita angkat takbiratul ihram tu, berdiri tegak dan sebutlah, ya Allah, jadikanlah solat asarku ni, katakan solat zuhurku ini solat yang membawa kekhusyukan dalam hati. Sudah. Lepas tu baru kita niat. And then barulah kita angkat takbiratul ihram. Sebab setting tu datang kat sini. Saya belajar daripada seorang, dia sebelum solat tu,
Dia akan sebut ni dulu. Ya Allah, jadikanlah solat subuh ini solat yang memberikan ketenangan pada jiwaku. Dah. Dan tata cara tu meyakinkan kita bahawa bila kita kerjakan solat dengan penuh ada makna. Bukan tunggang terbalik aja, tapi ada penuh makna. Jadi kita dapat menghargai 5 waktu yang Allah bagi pada kita. Yang kedua, apa dia? Bukan hanya beri makna pada setiap apa yang kita solat, tapi kita memberikan apa dia? Pengertian bahawa istiqamah berterusan menunaikan solat 5 waktu. Berterusan, istiqamah. Tambah dengan solat-solat sunat yang lain. Antara yang saya ingat lagi Hanif ya. Yep. Seorang tok guru saya kata, saya tanya, tuan guru, dia memang pakar qiyamul lail. Suruh Malaysia ni pergi ke qiyam. Bayangkan, besok dia nak ke Perak. Hari ni dekat sini. Dia boleh sampai Perak, sharp masa untuk kendalikan qiyam kat sana. Qiyam. Masya Allah. Saya tanya, tuan guru, macam mana boleh sampai gini? Dia kata, berikan makna setiap solat malam yang kamu bagi. Dan pengaturan masa, walau sibuk macam mana pun, Allah akan sharp. Saya akan tepat sampai. Kalau 4.30 akan tepat tu, walau jauh, tepat 4.30. Luar biasa. Luar biasa. Dan saya tanya lagi, apa amalan paling mudah lah? Contoh, kalau kita nak qiyam, payah berat sangat kan? Amalan paling mudah, selawat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amalkan lah. Tak dapat amal 1000 ucapan pun, 1000 zikir itu, selawat itu, dapat 30 pun cukup lah satu hari. Sebab dia akan membuka saluran-saluran yang kita sempit. Saluran ni sempit ni, kolbu sempit, nafs, jiwa sempit, fikiran sempit, emosi sempit, tingkah laku sempit. Jadi macam nak lapangkan. So, panduan yang ketiga, dalam surah Maryam disebut infak, bantu orang sebaik yang mungkin. Baik, teringat hadis Nabi yang diriwayatkan dalam Muslim. Disebut apa? Sesiapa yang membebaskan seorang dari kesusahan, maka Allah akan bebaskan diri dia daripada kesusahan dunia dan akhirat. Saya pegang satu benda je. Para pendengar, para penonton mata Allah sekalian, sahabat-sahabat yang berada di tabung haji, dengar satu perkara je. Mudahkan urusan kehidupan kita. InsyaAllah Allah mudahkan juga kehidupan urusan orang-orang lain. Kita settlekan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Amin. Dekat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. So daripada surah Al-Ma'arij ayat 19 ke 25 tadi, Cik Kim bawakan kepada kita satu pengembaraan, satu makna kepada kita macam mana untuk kita mengendalikan hati yang kosong. Iaitu yang pertama tadi, mengerjakan solat, bukan saja mengerjakan solat yang kita dah biasa buat ni, tapi dengan penuh makna. Tadi Cik Kim ada nyatakan satu contoh, sebelum niat untuk buat solat itu sebut, dah set mind dalam fikiran kita bahawasanya berilah solat itu satu yang bermakna, mencapai kebahagiaan ataupun apa-apa perkara yang tuan-puan inginkan. Dan seterusnya adalah istiqamah dalam melaksanakan kebaikan tadi dalam solat 5 waktu. Dan juga yang seterusnya adalah infak, bantu orang lain sebaik mungkin. Yang mana Cik Kim sebutkan tadi, apabila kita melapangkan urusan orang lain, insya-Allah Allah akan banyak lagi melapangkan kehidupan kita, urusan kita, insya-Allah. So Cik Kim, kita mungkin di penghujung rakaman ini, rancangan ini, Coffee Talk pada kali ini yang kita membicarakan berkaitan dengan mengendalikan hati yang kosong. Ramai yang ada hati kosong ni, dan juga ramai juga Cik Kim ada hati yang kekosongan ni. So mungkin perkara-perkara yang kita dah bincangkan hari ini memberi makna ataupun memberi pengetahuan yang berguna kepada kita semua untuk kita mengendalikan hati yang kosong. InsyaAllah saya kira itu saja untuk perbincangan Coffee Talk kita pada hari ini. Ataupun Cik Kim ada sepatah dua kata di akhir sesi ni? Di akhir sesinya, kepada para pendengar, para penonton yang mata Allah sekalian, sekiranya dalam hati rasa lain macam, dalam fikiran rasa lain macam, jumpa pakar untuk dibantu.
Untuk maksud apa? Untuk anda dapat sesuatu yang bermakna. Sebab kalau tak jumpa pakar yang betul, macam Hanif, kaunselor, sahabat-sahabat yang lain dekat Tamu Haji ada kaunselor, kalau tak jumpa orang yang pakar betul-betul, dia tak dapat bantu. Dan yang paling penting, bantu diri untuk membebaskan belenggu emosi anda. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. So perkongsian yang sangat-sangat baik daripada panel jemputan kita pada hari ini, Encik Muhammad Mustaqim bin Asmuji, yang mana juga dikenali sebagai Cik Kim. Ya. Boleh type dalam Facebook tu ataupun di mana-mana medsos, Google sana, Cik Kim je ada terpapar, handsome orangnya. Sempat berkenalan tadi. Alhamdulillah, insya-Allah sesi pada hari ini, segala perkara yang telah kita bincangkan hari ini, semoga bermanfaat untuk saya, untuk kita semua, untuk kita menghadapi lagi cabaran pada masa akan datang. So saya rasa di akhir ini, terima kasih pada semua yang mendengar. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam rancangan Coffee Talk pada masa akan datang. Moga-moga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.